Baik, yang dikatakan hadis hasan itu apa dia? Apakah maksud Abu Isa At-Tirmizi apabila dia berkata hadis itu hadis hasan? Wahai saudaraku, bermula maksud Abu Isa At-Tirmizi berkata hadis itu hadis hasan ialah berkhabarkan hadis itu tiada ada pada sanadnya, ditohmahkan dengan bohong dan tiada syaz. Dia kata, bila kita baca hadis, dia kata ini hadis hasan. Hasan maksudnya hadis tu hadis yang baik, tidak ada tohmahan pada hadis tu. Maknanya hadis tu hadis yang boleh diterima pakai. Itu maksud dia. Dan diriwayatkan hadis itu dengan beberapa wajah. Dia kata min ghairi wajhin, maksudnya ada riwayat lain lagi. Hadis yang sama diriwayatkan oleh orang lain. Begitu. Demikianlah maksud Abu Isa At-Tirmizi berkhabarkan hasan padanya, dan di akhir kitabnya itu, bila jumpa dia kata ini hadis hasan, maksudnya ini hadis baik, tidak ada tohmahan yang tak elok pada dia, dan dia hadis yang boleh dipakai. Itu maksud dia. Adapun pengenalan hadis hasan pada setengah ahlul ilmi ialah barang yang diketahuikan dengan mengeluarkan dan telah masyhur rijalnya, seperti hadis orang-orang Basrah dikeluarkan daripada Qatadah. Ayat ni di sisi setengah ulama, kan? Bila sebut kata hadis itu hadis yang hasan, maksudnya orang tahu dah hadis ni siapa periwayat dia, tahu dah. Bila sebut kata hadis tu hadis riwayat daripada Qatadah, orang tahu dah hadis ni berpunca daripada tempat yang bernama Basrah. Ataupun dia kata hadis ni daripada Basrah, sebut Basrah, tahu dah Basrah, periwayat yang terkenal di situ ialah Qatadah. Begitu. Dan hadis orang-orang Kufah dikeluarkan oleh Abi Ishaq, dan hadis ulama Madinah dikeluarkan oleh Ibni Shihab, dan hadis ulama Makkah dikeluarkan oleh Atha. Itu nama-nama tu. Sebut nama ni orang tahu dah. Kalau Atha, ini Mekah punya ulama. Kalau sebut kata Ibnu Shihab, tahu dah yang ni daripada ulama Madinah, tahu dah dia kata. Maka apabila kita tahu hadis tu hadis hasan, hadis yang diketahui siapa orang yang meriwayatkan dia, begitu, maka atasnya lah peredaran hadis, dan sesungguhnya telah membanyakkan daripadanya oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Itu cerita tentang hadis hasan. Jadi mudah fahamnya begini tuan-tuan, bila kita baca hadis kita jumpa dia kata ini hadis hasan, kita faham bahawa ini hadis baik dan boleh dipakai. Begitu aja. Baik. Masalah dia kata hadis sahih. Apa maksud Abu Isa apabila dia kata demikian itu? Kata Imam Nawawi, bermula mengenal sahih itu ialah barang yang ada hubungan sanadnya dengan udul. Udul maksudnya adil. Ulama hadis dianggap seorang yang adil kalau sekiranya dia sentiasa memelihara maruah dia. Dia memelihara maruah dia. Dia satu orang yang cukup menjaga soal-soal hukum hakam ni, telahlah dia jaga. Soal adab sopan dan semua, dia ni satu orang yang cukup jaga. Satu orang yang cukup siqah. Siqah maksudnya dipercayai. Sampai orang tak pernah tengok ubun-ubun kepala, tak pernah tengok. Kecuali apabila dia buat haji, buat umrah, dia adalah ihram aja, masa tu aja orang boleh tengok remeh dia. Waktu lain sentiasa ada kepiah. Yang tu menunjuk kata dia ni satu orang yang siqah, yang adil, satu orang yang amat dipercayai. Begitu. Baik, lagi dia seorang yang dhabitin. Dhabit maksudnya kuat ingatan, tak pernah lupa. Kalau orang habaq kata, orang habaq kat dia kata saya nak pergi Mekah 2 hari bulan 2 tahun 2002, dia ingat lah. Dia tak pergi duk buat latah 3 hari bulan 3 tahun 3003. Itu lambat lagi lah. Dia tak latah dah. Orang kata 2 hari bulan 2 tahun 2002, dia tak silap lah. Dia tak kata 22 hari bulan 2. Tak. Dia akan ingat 2 hari bulan 2 tahun 2002. Dia satu orang yang dhabit ingatan. Maksudnya ingatan cukup sharp, cukup tajam, cukup kuat ingatan. Orang yang meriwayatkan hadis tu ingatan dia tip-top, maka hadis yang dia yang sahih. Begitu. Dan juga dengan ketiadaan syuzuz dan tiada illah dan tidak ada syaz, tidak ada benda yang pelik dalam hadis itu, tidak ada syaz dan tidak ada illah, tidak ada kecacatan pada hadis itu, semua sempurna, memang sesuai, memang elok. Begitu. Maka inilah yang diittifaqkan atas bahawasanya itu hadis sahih. Ulama sepakat mengatakan hadis
kalau sekiranya periwayatnya, sanadnya adil, seorang yang dhabit, kuat ingatan dan sebagainya, tidak ada syaz dan tiada illah, maka hadis tu hadis sahih. Tak boleh pertikai. Mempertikai hadis sahih jadi kafir. Jaga baik-baik. Mempertikai hadis sahih jatuh kafir. Dia pertikai kalau dalam keadaan jahil, dia berdosa besar. Ada orang pergi habaq kat dia, kata ni, encik jangan cakap macam tu. Sebenarnya yang ni hadis sahih. Dia kata sahih muhih. Dia kata, dia buat main-main macam tu. Orang dah habaq dah kat dia, kata yang ni hadis sahih. Hadis sahih ni encik tak boleh pertikai. Kalau encik tak percaya hadis sahih, encik boleh jadi kafir. Dia kata aku tak peduli, aku tak mau pakai benda ni. Orang dah bagi tahu kat dia, dia bantah, dia engkar juga. Setelah diberitahu, jatuh kafir dia. Yang ni yang dikatakan hadis sahih. Itu sebab tuan-tuan, bila kita baca hadis, sama ada pada mukadimah kuliah ke apakah kita sebut, kita kata hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila dengar kata hadis ni hadis sahih, tak usah pergi buat celupang mulut, pergi buat perli-perli main, pergi kata lebih kurang, tak usah, sebab dia akan mencederakan akidah kita. Yang ni kena faham, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Muka surat 5, dia kata di situ masalah gharib yang tu. Masalah hadis gharib, dia buat dalam bracket itu gharib. Dia kata apa maksud Abu Isa apabila dia kata hadis itu hadis gharib. Tuan-tuan, kita dah baca Bahrul Mazi di banyak tempat dan kita biasa jumpa hadis tu last sekali dia kata, dan ini hadis gharib. Dia kata, apa maksud gharib? Wahai saudaraku, adalah maksud Abu Isa apabila dia berkata hadis itu gharib, ialah menunjukkan bahawasanya tiada diriwayatkan hadis itu melainkan daripada jalan yang satu. Satu aja hadis. Tuan-tuan, dia macam ni. Kadang-kadang satu bab ada 20 riwayat. Contohnya bab perintah angkat tangan ketika berdoa. Hadis yang kata apabila doa angkat tangan. Kan? Hadis yang nak cerita kata apabila berdoa disuruh angkat tangan ni ada 20 macam riwayat. Yang riwayat ni semua kata-kata tak sama, tetapi maksud dia sama. Maksud dia nak suruh bila doa angkat tangan. Ada 20 riwayat. Baik, yang dikatakan hadis gharib ni, dia satu je, satu riwayat je yang cerita tentang benda tu. Satu riwayat saja. Maka apabila tak ada orang lain yang meriwayatkan benda yang macam tu, maka hak riwayat satu tu dipanggil gharib. Gharib dalam bahasa Inggerisnya dia kata odd. O-D-D, odd. Bukan ODC. Odd. Maksudnya pelik lah. Tak ada siapa yang riwayat macam dia ni riwayat. Dia seorang aja riwayat macam tu, maka dia, hadis yang dia riwayat dinamakan hadis gharib. Begitu. Baik, dia kata itu, dan terkadang-kadang diriwayatkan daripada beberapa jalan, maka dia gharibkan dia apabila datang dia daripada jalan yang menunggal daripada orang lain. Seorang dia, ya, tunggal dia seorang aja riwayat hadis yang macam tu, orang lain tak ada, maka hadis yang dia seorang riwayat itu dinamakan hadis itu hadis gharib. Dan hadis gharib boleh diguna untuk beramal. Dia bukan buang. Yang nak kena teliti ni hadis da'if. Hadis da'if nak kena teliti. Dia hanya boleh digunakan dalam fadailul a'mal, dalam benda-benda yang melibatkan fadail a'mal. Kan? Dia tidak boleh diguna untuk buat hujah. Tak boleh. Kita nak guna hadis da'if dia nak berhujah dengan orang, tak boleh. Dia tak kuat pasal dia da'if. Da'if makna dia lemah. Tapi dia masih hadis, tapi dia lemah. Pasal apa dia lemah? Pasal tadi ni, masalah perawi dia, bila dicek-cek didapati dia dari segi adil dia kurang. Bila cek-cek dia ni didapati dari segi dhabit, dari segi ingatan dia, dia kadang ingat kadang lupa. Dia ni bila dicek-cek dia ni ada banyak illah, ada banyak kecacatan pada hadis dia. Hadis hak dia riwayat dengan hak orang lain riwayat nampak bercanggah. Bila cek-cek lagi ada 4-5 lagi riwayat sama macam kawan tu, hak dia punya tak ada siapa sokong, maka ada kecacatan pada riwayat dia. Maka akhirnya hadis ni dia turun martabat, dia jadi hadis dhaif. Boleh diguna untuk beramal pasal dia hadis, tetapi tak boleh diguna untuk berhujah. Berat sikit tuan-tuan, ni tajuk mustalah hadis ni jarang orang mengajar di masjid, dia berat sikit. Tapi begitu penilaian dia. Dan satu lagi dia panggil maudhu'. Maudhu' maksudnya reka-reka. Yang ni bukan hadis.
Yang ni saja aja ada siapa kapi duk reka hadis ni wak mai kat kita, dia duk kata benda ni hadis. Bila disemak-semak, disiasat-siasat, dicek-cek, tak ada pun hadis tu dalam mana-mana kitab hadis, tak ada. Buka Sahih Bukhari tak ada, buka Sahih Muslim tak ada, buka At-Tirmizi tak ada, buka Abu Daud tak ada, buka Ibnu Majah tak ada, buka An-Nasai tak ada pun hadis ni, tapi orang duk kata hadis. Contohnya apa? Hak duk cerita tentang fadilat bulan Ramadan. Malam satu siapa semayang tarawih malam pertama, pahala dia macam ni. Siapa semayang tarawih malam kedua, pahala dia macam ni. Tempek rata masjid, keluar dalam televisyen dan sebagainya, kata hak tu hadis. Sedangkan ulama hadis mengatakan itu bukan hadis. Maka dia duduk dalam kumpulan maudhu', iaitu satu cerita yang direka-reka. Yang tu kita tak boleh pegang. Kita boleh pegang kata yang ni hadis. Walaupun semayang tarawih ni satu benda yang disuruh, dia satu amalan yang baik, tapi kalau sampai nak suruh orang sampai pergi duk tipu karang hadis sesuai, tak boleh. Yang tu salah. Ini tuan-tuan, bila kita mengaji bab hadis ni baru kita jumpa benda-benda ni semua, baru kita jumpa. Dan ada banyak lagi contoh hadis. Kalau tuan-tuan nak dapatkan lebih jelas, kedai buku ada banyak jual lah ni. Dia tulis itu himpunan hadis-hadis palsu. Himpunan hadis-hadis palsu. Dan dia dah bahagi dah. Hadis palsu tentang bab semayang ada satu kumpulan. Hadis palsu tentang bab ambil ayat semayang dia ada satu. Yang tu semua adalah benda-benda yang sebenarnya bukan hadis, tetapi didakwa sebagai hadis. Tuan-tuan boleh dapat di kedai buku Harfa ada, kedai banyak kedai ada. Cari himpunan hadis-hadis palsu. Bila kita baca tu ada yang kita akan terjumpa, oh yang ni rupanya bukan hadis. Ini macam tu.